Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua murid tahun 6 yang Ustaz kasih sekalian, apa khabar semuanya? InsyaAllah selamat datang pada pelajaran hari ini, iaitulah pendidikan Islam dalam bidang akidah, tajuk nama Allah Dzul Jalali wal Ikram. InsyaAllah tajuk ini kamu boleh buka buku teks sebagai rujukan, buka surat 95. Baik, mari kita lihat apakah itu Dzul Jalali wal Ikram. Sebelum itu, tengok dulu gambar-gambar ini. Tanda-tanda keagungan dan kemuliaan Allah. Lihat yang pertama, gambar yang paling atas, iaitu penciptaan yang sempurna. Kemudian sebelah kanan, kejadian alam yang teratur. Seterusnya, berkuasa menghidupkan dan mematikan. Dan gambar yang keempat, pemberi rezeki. Dan gambar yang kelima, kehendaknya tiada batasan. Baik, kita lihat gambar ini satu persatu dahulu, ya, supaya lebih jelas berkenaan dengan tanda-tanda keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Cuba lihat berkenaan dengan penciptaan yang sempurna. Allah ciptakan gunung, Allah ciptakan langit, dan Allah hamparkan bumi ini kepada kita semua supaya kita dapat memijak bumi ini dan juga kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya perfect, semuanya indah dan semuanya sempurna apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat gambar yang kedua berkenaan dengan kejadian alam yang teratur. Ada planet yang namanya planet bumi. Kemudian ada bulan, ada planet Mushtari, ada planet Zuhal, Utarid, Pluto. Semua ini, planet-planet ini mengelilingi satu, mereka ada sistem, iaitulah dipanggil sebagai sistem Surya. Semua planet ini mengelilingi matahari. Dan ajaibnya, subhanallah, ciptaan Allah ini, planet-planet ini mereka ada orbit sendiri, iaitu tidak akan berlanggar antara satu sama lain. Ya. Lihat pula gambar yang ketiga. Allah berkuasa menghidupkan dan mematikan. Kita lihat ada anak kecil yang dilahirkan. Dalam pada masa yang sama pula ada mereka yang telah meninggal dunia. Dan ini semua perkara biasa, semuanya atas kuasa dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lihat gambar yang keempat, pemberi rezeki. Allah jadikan makhluknya, ya, manusia dan juga semua yang bernyawa di atas muka bumi ini ada rezeki mereka masing-masing. Tinggal mereka itu berusaha untuk mendapatkan rezekinya. Cuba murid-murid perhatikan burung pada waktu pagi bangun awal. Kerana apa? Kerana burung pada waktu pagi akan terbang untuk mencari rezeki. Begitu juga manusia bangun pagi akan mencari rezeki, bertibaran di muka bumi Allah untuk mencari sumber rezeki yang akan diberikannya sebagai saraannya dan juga kepada keluarganya. Dan lihat yang keempat, kehendak Allah Subhanahu wa taala tiada batasan. Apa sahaja yang Allah mahu dan apa sahaja yang Allah kehendaki, semuanya akan tercapai kerana Allah lah yang menciptakan segala-galanya. Inilah yang dimaksudkan sebagai tanda-tanda keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, iaitu tajuk kita pada kali ini, Allah Dzul Jalali wal Ikram. Baiklah, kalau kamu lihat dalam buku teks, ya, kamu akan nampak gambar ini. Dia dua muka surat, tetapi Ustaz telah cantumkan menjadi satu muka surat. Baik, kita pergi kepada satu persatu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 perkara.
Ya, ada 6 perkara ataupun ada 6 dialog antara ayah, ibu dan juga namanya ni siapa, Aliyah dan juga Hakim. Kita pergi satu persatu. Mereka membincangkan berkenaan dengan Dzul Jalali wal Ikram. Baik, yang pertama, ayah, kami selalu membaca Al-Asma'ul Husna yang mengandungi nama Allah Dzul Jalali wal Ikram di sekolah. Apakah pengertiannya? Jawab ayahnya, Aliyah, Dzul Jalali wal Ikram bererti Allah memiliki keagungan dan kemuliaan yang maha luas dan meliputi sekalian makhluknya. Keagungan dan kemuliaan Allah itu tiada tandingan. Ayahnya sambung lagi, cuba lihat di sana, indahnya ciptaan Allah. Bunga-bunga yang harum dan berwarna-warni menarik perhatian rama-rama dan lebah. Daun-daun pula berwarna hijau, semua itu ada hikmahnya. Tumbuhan hijau ini akan menjalankan proses fotosintesis untuk menghasilkan nutriennya. Dalam proses ini, karbon dioksida akan diserap dan oksigen akan dikeluarkan. Kemudian, oksigen ini akan digunakan pula oleh manusia dan haiwan untuk bernafas. Seterusnya, yang keempat, Subhanallah. Ini kata Hakim. Okey, yang kelima, itu antara bukti-bukti nama Allah Dzul Jalali wal Ikram yang maha berkuasa menciptakan segalanya. Hakim, tahukah kamu bahawa semua makhluk di langit dan di bumi memuji Allah? Ini juga tanda keagungan dan kemuliaan Allah. Kemudian apa kata Hakim? Saya sudah faham, ibu. Kita wajib beriman bahawa Allah memiliki nama Dzul Jalali wal Ikram dengan meyakini dan mengakui keagungan serta kemuliaan Allah yang maha sempurna dan kekal. Alhamdulillah, inilah dialog ibu ayah bersama dengan Aliyah dan juga Hakim berkenaan dengan Dzul Jalali wal Ikram. Alhamdulillah, alangkah bagusnya dialog mereka sekeluarga bercerita ataupun membincangkan berkenaan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lihat pula dalil naqli dalam ayat Al-Quran. Nama Allah Dzul Jalali wal Ikram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika Dzul Jalali wal Ikram. Surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Maksudnya, segala yang ada di muka bumi itu akan binasa dan akan kekallah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Baiklah murid-murid, mari kita lihat pula kesan meyakini nama Allah Dzul Jalali wal Ikram. Apa itu kesan? Sekiranya kita meyakini nama Allah ini Dzul Jalali wal Ikram, iaitulah yang mempunyai keagungan dan juga kemuliaan. Allah mempunyai keagungan dan juga kemuliaan. Apa kesannya kepada diri kita? Mari kita lihat kesan meyakini nama Allah Dzul Jalali wal Ikram. Yang pertama, kita akan yakin Allah Maha Hebat. Tidak ada hebat yang di dunia ini, di langit dan juga di bumi, tiada siapa yang lebih hebat melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin Allah Maha Hebat. Yang kedua, mengharap pertolongan Allah. Kepada siapa lagi kita mohon pertolongan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Allah lah yang mencipta kita dan Allah lah Maha Pemberi segalanya. Oleh itu, apabila kita meminta sesuatu, minta pertolongan, kita hanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat yang ketiga, taat perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di samping kita yakin Allah Maha Hebat, memohon pertolongan kepada Allah, mengharap pertolongan kepada Allah, kita akan menjadi orang yang taat perintah Allah. Solat, puasa dan juga ikut kata ibu ayah, guru, dan melakukan perkara-perkara yang baik, meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik. Ya. Yang keempat, bersifat tawaduk serta mensyukuri nikmat Allah.
Tawaduk ini ialah rendah diri. Ya, serta mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, mendapat rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi 5 ini adalah kesan meyakini nama Allah Dzul Jalali wal Ikram. Yakin Allah Maha Hebat, mengharap pertolongan Allah, taat perintah Allah dan menjauhi larangannya, bersifat tawaduk yang bersifat rendah diri, dia tidaklah sombong, dia tidaklah meninggi diri, merasa dirinya hebat. Tidak, dia sentiasa merendah diri. Walaupun dia itu orang yang pandai, orang yang bijak, tetapi dia itu sentiasa merendah diri kerana dia tahu bahwasanya itu semua adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu kesan meyakini nama Allah Dzul Jalali wal Ikram. Baiklah murid-murid, lihat ini poster Dzul Jalali wal Ikram. Kamu lihat poster ini, gambar apa tu? Itu gambar otak. Bukti nama Allah Dzul Jalali wal Ikram. Apa dikatakan di sini? Ini dalam tulisan Jawi lah, ya. Ini dalam tulisan Jawi dan kamu boleh buat dalam tulisan Rumi. Dikatakan di sini otak manusia mengandungi 23 bilion neuron. Setiap satu bersambung dengan hampir 10,000 neuron yang lain. Allah mencipta otak untuk mengawal aktiviti mental seperti memahami dan mengingat. Fungsi otak juga untuk mengawal tingkah laku, emosi, deria dan keseimbangan badan. Hebat bukan? Siapa yang cipta ini? Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah merupakan tugasan kamu. Apa dia? Tugasan untuk membina poster yang ringkas ini. Tidak mau banyak-banyak, yang ringkas sahaja. Sama ada kamu buat dalam tulisan Jawi ataupun Rumi, Ustaz tidak kisah. Okey sahaja. Yang pertama, mencari gambar bukti nama Allah Dzul Jalali wal Ikram dan maklumat berkaitan dengannya daripada laman sesawang. Apa itu laman sesawang? Web lah, internet. Yang kedua, buat poster. Macam contoh di sebelah kanan tu. Ya, buat poster yang gambar otak tu kan, buat macam begitu dengan menggunakan gambar dan maklumat ringkas yang telah dicari seperti contoh yang diberikan. Dan ketiga, serahkan kepada Ustaz sebagai tujuan penilaian dan juga semakan. Okey, Ustaz bagi beberapa contoh yang boleh kamu ambil ataupun yang boleh kamu buat sebagai poster. Kamu boleh ambil contoh lain, tapi Ustaz bagi contoh ini. Galaksi. Ya, kamu boleh cek di internet. Apa itu galaksi? Galaksi kita di sini, apa namanya, yang sekarang ini bumi ini berada di galaksi mana? Nama galaksi kita ni ialah Bima Sakti. Dalam galaksi ni ada berapa juta planet? Itu kamu boleh cari, senaraikan dengan bentuk ringkas. Kemudian kamu tampal saja teks itu ke dalam gambar itu, yang boleh dibaca, ringkas sahaja dan serahkan pada Ustaz. Kemudian kamu pilih satu saja, jangan semua, satu saja. Kemudian ini juga ciptaan Allah yang hebat, unta. Ya, unta ini dia boleh tahan di padang pasir selama beberapa minggu. Kamu boleh cek di internet berkenaan dengan keistimewaan unta. Kemudian kamu boleh juga buat poster berkenaan dengan dua laut yang bertemu, pertemuan antara dua laut. Ya, kamu boleh cek di internet pertemuan dua laut. Apa kehebatan berkenaan dengan pertemuan dua laut ini? Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran berkenaan dengan pertemuan dua laut. Lagi, ini proses fotosintesis. Kamu boleh ambil maklumat berkenaan dengan proses fotosintesis. Daun hijau dia serap apa, dia akan bebaskan gas apa. Okey, yang ringkas sahaja. Kemudian kamu buat poster dan serahkan kepada Ustaz. Ataupun berkenaan dengan fingerprint ataupun cap jari.
cap jari manusia ini unik kerana setiap orang di dunia ini mempunyai cap jari yang berbeza. Walaupun berbilion orang, tetapi cap jari kita berbeza antara satu sama lain. Walaupun dia tu kembar, tetapi cap jarinya tetap berbeza. Unik bukan? Dan ini kamu boleh dapatkan maklumat yang ringkas dalam internet. Kemudian kamu buat poster seperti mana contoh yang telah diberikan dalam buku teks ataupun contoh yang bukti nama Allah Dzul Jalali. Semua sama tajuknya, iaitulah bukti nama Allah Dzul Jalali wal Ikram. Tetapi kamu boleh buat seperti mana contoh yang telah Ustaz berikan. Alhamdulillah, itu sahaja yang PDPR kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada pelajaran akan datang. Jangan lupa tugasan kamu. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.